Dulu ramai mengatakan itu adalah langkah syaitan, tapi saya mendengar ucapan untuk Mujahdi hari ini mengatakan bahawa ini bukan langkah syaitan, ini langkah PAS. PAS sudah tidak lagi pegang pada prinsip yang betul maupun sudut syar'i ataupun demokrasi. Mereka tidak pegang pada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini ialah kita meletakkan mandat rakyat tu di atas. Kita bentuk kerajaan atas mandat rakyat. Pada tahun 2008 ataupun awal tahun 2009 bila kerajaan Perak tu jatuh, mereka menyalahkan UMNO kerana membuat kudeta pada waktu itu. Tapi mereka gila apa lagu ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya dah bersama dengan kekanda saya, YB Faiz Fadil. Jadi hari ini kita berada di negeri di bawah Bayu, Sabah. Dan kita sudah berada 2 hari di negeri Sabah. Hari ini kita mengikuti atau bersama dengan calon kita untuk nama calon, dan kita dah tengok PDN semua tu. Jadi first impression pada YB yang bertanding pada PRU yang ke-14. Tiba-tiba tak sampai 5 tahun kita kena pilih raya pula di Sabah. Jadi apa yang YB nampak hari ni di Sabah ni? First impression dulu. Reaksi YB. First impression tentang Snap Election ni adalah satu yang mengejutkan bagi proses demokrasi dalam negara. Kerana dalam perlembagaan sebuah kerajaan itu maksimum termnya 5 tahun. Tapi belum sempat habis 5 tahun berlaku satu langkah yang merosakkan demokrasi, dalam mana kita tidak lagi memberikan mandat rakyat untuk diangkat sebuah kerajaan, tapi mandat untuk membentuk kerajaan itu diputuskan oleh ahli-ahli Dewan Perdana ataupun ahli parlimen ataupun pemain politik. Ini yang kita menjadi ralat, sebab demokrasi yang dimaksudkan iaitu government of the people, by the people, for the people itu tidak diaplikasikan secara tuntas, secara menjiwai betul-betul oleh pemimpin kita. Jadi apabila berlaku Snap Election di Sabah ini, ekoran wujudnya ketegangan antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang dalam menentukan siapakah yang mendapat sokongan dalam dikata ketua menteri itu, akhirnya menyebabkan pembubaran DUN dan berlakulah Snap Election. Dan kali ini kita masuk pilihan tidak sampai tempoh 2 tahun. Tak cukup masa ranum lagi. Tak cukup masa kerana ia mengganggu proses pentadbiran negeri. 5 tahun jadi peruntukan itu adalah satu tempoh yang bagi saya tempoh yang diamalkan secara universal dalam mana-mana negara dalam seluruh dunia, untuk berikan tempoh yang sesuai munasabah bagi sebuah kerajaan itu merangka dasar polisi dan juga melaksanakan dasar polisi yang telah dirangka itu. Jadi dengan pelakuan-pelakuan bobrok seperti ini yang menghakis demokrasi, ia membuatkan kehidupan rakyat itu gundah gulana. Dan yang paling penting, ia tidak menunjukkan sebuah kerajaan yang stabil yang boleh mengganggu gugat keadaan ekonomi negara, yang akan secara tidak langsung memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Sebab itu kita berharap perkara seperti ini tidak berlaku lagi. Di masa-masa akan datang, kita nak pemimpin politik, ahli parlimen, ahli dewan negeri itu ada integriti, ada jati diri, ada disiplin, ada prinsip, ada maruah, ada komitmen terhadap parti yang mereka tandingi. Okey. Soalan cepumah lah, sebagai anak presiden lah. Yang hari ni setelah sekian lama setiap kali PRU PAS akan menghantar calon. Tiba-tiba di hari ni di Sabah ni mula-mula dia minta 10. Sanggup guna logo dacing. Tiba-tiba dia cakap tak bagi laluan. Lepas tu di muktamar pemuda PAS, pemuda, dia kata, Tuan Ibrahim kata itu adalah keputusan presiden, dia pun tak tahu. Keluar pula kenyataan daripada Burun Hudud Malaysia ni, dia kata satu keputusan bersama. Jadi sebagai anak presiden PAS lah, melihat pada perkembangan politik PAS hari ni, sampai tak dapat hantar satu pun
calon di Sabah ni, sebenarnya apa hala tuju PAS yang Webi nampak lah? Okey, dalam konteks PAS hari ini sebenarnya PAS sudah tidak lagi pegang pada prinsip yang betul maupun sudut syar'i ataupun demokrasi. Kerana mereka tidak meletakkan prinsip yang jelas dalam gerak kerja politik mereka ataupun dalam dinamika hala tuju politik. Yang pertama saya katakan begitu kerana kalau mereka mengatakan mereka meletakkan prinsip Islam dalam keadaan parti yang mereka bergabung adalah parti yang tidak berpegang kepada prinsip-prinsip Islam dalam perjuangan mereka, dalam pentadbiran mereka. Kita tahu UMNO, Barisan Nasional terlibat dalam banyak kes-kes penyelewengan, rasuah, jenayah, kezaliman dan sebagainya, yang mana PAS yang menjadi mangsa yang paling parah dalam pertembungan politik dalam Malaysia ini dengan UMNO dan Barisan Nasional. Ramai pemimpin kita ditangkap, ada yang sampai dibunuh di Memali dan sebagainya, Lembuk Berbau dan sebagainya. Ada yang difitnah, didakwa, ditukar tempat kerja dan sebagainya. Sampaikan ke ahli-ahli bawah pun ditindas di sudut pembahagian ataupun pengagihan kekayaan negara, pengagihan manfaat-manfaat ataupun bantuan kerajaan. Itu semua menunjukkan bahawa mereka ini zalim. Jadi tidak kena dengan prinsip Islam yang mana meletakkan kezaliman itu sebagai salah satu barrier yang perlu kita elak. Yang kedua saya mengatakan bahawa mereka tidak pegang pada prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini ialah kita meletakkan mandat rakyat tu di atas. Kita bentuk kerajaan atas mandat rakyat. Pada tahun 2008 ataupun awal tahun 2009 bila kerajaan Perak tu jatuh, mereka menyalahkan UMNO. Kerana membuat kudeta pada waktu itu. Tapi mereka melakukan yang sama untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Dulu ramai mengatakan itu adalah langkah syaitan. Tapi saya mendengar ucapan untuk Mujahidi hari ini mengatakan bahawa ini bukan langkah syaitan, ini langkah PAS. Jadi kita pun merasa begitu terkejut dengan pengakuan jujur Tok Guru hari ini. Takkan kita tak percaya itu Tok Guru. Kita percaya. Jadi itu langkah PAS. Jadi mereka kata PAS adalah lari daripada prinsip demokrasi yang tulen, yang jitu, yang genuine, iaitu demokrasi itu hak rakyat, bukan hak mana-mana pemimpin untuk melakukan kudeta. Jadi itu konteks dalam PAS, dan apabila mereka tidak bertanding di Sabah ini menunjukkan bahawa PAS tidak mempunyai satu fikrah politik yang jelas dalam Malaysia. Sebab itu mereka tidak diterima di setengah tempat. Jadi liability. Jadi liability. Kalau mereka bawa satu prinsip yang jelas, satu agenda perjuangan yang boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Sebab di Sabah ini ada orang Islam ramai. Ya, betul. Kita ada institusi Islam dan ada amalan Islam di sini. Tidak mungkin PAS tidak diterima. Dulu 18 bertanding. Malahan PAS bertanding sejak PRN di Sabah ni sudah banyak kali. Banyak kali dah. Jadi tidak mungkin PAS tidak ada pengaruh di sini. Tapi bila mereka tidak bertanding di sini, bermaksud perjuangan dan juga prinsip politik PAS hari ini menyimpang daripada perjuangan asal yang membuatkan Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional tidak selesa dengan PAS. Dan yang lebih menarik saya nak katakan bahawa apa yang berlaku hari ini adalah kesan daripada sikap PAS yang percaya kepada pengkhianat. Ya Allah. Sebab begini saya katakan Surah Jembing mereka mengatakan bahawa mereka tidak dijemput untuk pengumuman calon. Sedih. Mereka dikesampingkan. Jadi begitulah kesan dan akibat dia bila kamu berdamping dengan pengkhianat yang tidak berbincang dengan kami dan Pakatan Harapan, ketika mereka mengkhianati kerajaan Pakatan Harapan, meruntuhkan kerajaan yang sah pada 24 ataupun 23 Februari yang lalu. Apabila Tan Sri Mahyudin keluar dari kerajaan Pakatan Harapan bersama dengan kamu untuk tumbuhkan kerajaan, kamu gembira. Hari ini orang yang sama melakukan kamu perkara yang sama pada kamu, mengkhianati kamu, meninggalkan kamu jauh daripada Sabah ini. Tapi yang paling sedih saya nak katakan Surah Jembing bahawa ke mana saudara ahli PAS yang pegang pada perjuangan, yang
ada kekuatan Ada izzah dia jiwa, tu. ada izzah, ada keagungan perjuangan Islam ini. Kita kena sedar, dari PAS kena sedar bahawa sebagai gerakan Islam kita bergerak dalam konteks demokrasi. Kita nak menunjukkan tanda penerimaan perjuangan kita nak melaksanakan perjuangan kita itu berdasarkan pada sistem pilihan raya. Jadi kalau pilihan raya kita tak masuk, bagaimana kita nak katakan perjuangan kita ini terima dalam negara? Kerana kita nak melaksanakan dasar-dasar Islam, nak meningkatkan syiar Islam. Jadi kalau kamu menolak untuk menyertai pilihan raya, kamu takut pula untuk menyertai pilihan raya hanya kerana Parti Kuala tidak memberikan kerusi. Itu satu perkara yang menyedihkan. Kadang kamu boleh bertanding. Ya. UMNO dan PN bertemu. Banyak kerusi yang bertindih. Banyak kerusi yang bertindih. Ada 6-7 penjuru. Dia PAS tak masuk juga. Jadi menunjukkan Kekadaman gitu. khadam itu kita boleh terima lah. Tapi saya nampak macam Lebih teruk pada kadam. macam pondan tak pondan. Jangan ada takut pula. Ada pondan. Jadi apa yang nak ditakutkan? Masuk belah kalah menang itu takdir Bukan Allah. alasannya kalah menang, bukan alasannya. Okey, kita dah bagi cadangan supaya Tok Gua jadi itu jadi ketua pacak bendera. Cuma kita lah nak angkat dia sebab dia terlalu berkeinginan untuk menggunakan logo Dacing. Tak apalah, kita minta dia pacak bendera Dacing. Nasihat YB ataupun saranan YB kepada ahli-ahli PAS yang tak tahu nak undi apa ni. Mereka ada di sini. Dulu contoh dalam DUN kita ni dulu pun PAS masuk, ada salah satu tu sampai dapat 50 undi. Maksudnya dia memang adalah grassroots dia. Jadi mereka sudah pasti akan mengundi. So nasihat YB kepada yang pernah mengundi PAS tu, panduan parti mana yang mereka perlu undi. Karena kalau kita tahulah PAS dah tak boleh bagi arah yang jelas ya. Sebab PAS nak minta undi siapa? Ada PN, ada BN, ada macam-macam. Jadi saranan YB yang terakhirnya kepada pengundi-pengundi PAS yang berada di Sabah ni, apa yang mereka nak undi? Okey. PAS pernah bersama dengan parti-parti dalam pakatan, iaitu dalam konteks hari ini DAP dan juga PKR. Warisan dan juga amanah itu masih baru. Kemudian mereka berpecah, mereka menjadi kingmaker dan hari ini mereka cuba bergabung dengan UMNO, musuh lama mereka. Kita kena imbau kembali, kenapa PAS menjadi musuh kepada UMNO? Tok Guru pernah berkata, kita menentang UMNO bukan kerana namanya UMNO, tapi kerana dia mengekalkan Perlembagaan penjajah. Bagi saya itu terlalu berat untuk diterima. Tapi apa sekalipun mereka mengekalkan satu sifat diskriminasi ataupun imperialism dalam pentadbiran mereka, iaitu menindas orang yang tidak menyokong mereka, menindas rakyat yang mereka rasa tidak perlu untuk mereka angkat. Mereka tidak membantu rakyat terbanyak, malah mereka hanya membantu 2-3 orang keliling mereka. Jadi ini perjuangan yang PAS ambil, bendera yang PAS ambil untuk menentang UMNO selama ini. Dan mereka merubah tuju mereka, kompas politik mereka untuk bersama dengan UMNO Barisan Nasional. Tidak ada apa-apa sebab. Sebab yang kita dapat terokai atau dapat kita tafsirkan adalah kerana mereka nak tumbuhkan kerajaan Melayu Islam. Okey. Kalau betul mereka nak tumbuh kerajaan Melayu Islam, di mana dasar-dasar Islam yang diperjuangkan selama ini? RUU 355 maksudnya. Semua itu pemuda PAS baru menuliskan satu usul. Berharapkan bahawa persidangan depan akan diluluskan RUU 355. Ini satu perkara yang bagi saya tidak masuk akal. Kerana mereka kerajaan. Berharap. Mereka kerajaan, kenapa perlu berharap? Berharap ini pembangkang yang lemah. Pembangkang. Jadi kerajaan itu melaksanakan apa yang mereka janjikan. Jadi banyak lagi lah syiar Islam yang mereka gagal angkat. Jadi di sini kita lihat bahawa kerajaan Melayu Islam itu adakah agenda yang benar ataupun satu propaganda sahaja. Dan kita melihat dalam konteks PRN Sabah hari ini, kalau benar mereka membawa agenda Melayu Islam, kenapa PAS tidak dimasukkan ke dalam parti komponen yang bertanding? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa mereka tidak berani membawa agenda Melayu Islam itu di Sabah. Sebab Sabah ini pelbagai etnik. Ada banyak etnik. Jadi mereka tidak berani untuk bawa agenda itu kerana mereka takut mereka akan kalah. Sila kita melihat di mana tidak jujurnya UMNO, Barisan Nasional, Persatu, Tan Sri Mahyudin, Azmin dan sebagainya. Mereka tidak jujur dengan PAS. Dan mereka hanya menggunakan PAS untuk mereka dapat kuasa. Pada 18 ahli parlimen itu, mereka
menggunakan jumlah itu untuk menentukan Kerajaan Pakatan Harapan yang mana PAS pernah bersama. Sebelum ini dalam pembangkang, tapi atas dasar dan juga hala tuju yang sama. Jadi bila dalam keadaan begini, saya nak ahli bermuhasabah, muhasabah bahawa Kerajaan Melayu Islam itu walaupun baik di sudut termanya, tapi hanyalah boneka, hanyalah satu propaganda alat untuk mereka menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kalau mereka mengatakan DAP itu bahaya, apa kurangnya dengan MCA yang hari ini bersama dengan PAS dalam satu gabungan, malah MCA diberikan 4 kerusi, PAS tidak ada kerusi. Jadi ini satu perbezaan kepada perjuangan Islam pada PAS itu sendiri. 4 kerusi ya. PAS kosong kerusi. jadi ahli kena fikir. Ahli kena fikir. Sama ada pimpinan PAS hari ini berlaku jujur kepada ahli. Banyak lagi lah kalau kita nak ceritakan tentang ketidakjujuran kepimpinan, tapi konteks PRN Sabah ini fikir kan kenapa perjuangan PAS itu dipinggirkan hari ini. Ini bukan satu perkara yang bersifat strategi. Tuan Ibrahim mengatakan ini strategi, tidak mahu terperangkap dengan strategi musuh. Itu bagi saya satu alasan yang begitu dangkal, kerana ini perjuangan parti ini melibatkan pada dasar kita, perjuangan kita. Kita boleh bersama dalam satu perkara, tapi tidak boleh bersama pula dalam perkara yang penting, iaitu pilihan raya. Kita jadi parti politik ni untuk menang pilihan raya. Saya percaya hari lepas begitu eager, begitu semangat untuk menang pilihan raya. Untuk masuk bertanding, untuk berdakwah. Untuk berdakwah, itulah uslub dakwah yang kita pilih, manhajnya dalam pilihan raya. Jadi dalam konteks bila PAS tidak dibenarkan bertanding dan PAS tidak mahu bertanding, saya kira ini merupakan satu amaran. Saya rasa mereka berbincang, mereka tidak berbincang, mereka berbincang sama Parti Kebadan dan PAS tidak bertanding. Bermaksud saya dapat rasakan bahawa satu amalan keras telah diberikan oleh Tan Sri Mahyudin ataupun pimpinan UMNO Barisan Nasional yang lain, bahawa PAS kamu jangan bertanding. Kamu jangan bertanding. Sebab itu PAS tidak meletakkan calon langsung dalam mana-mana dun. Sedangkan mereka boleh berbuat demikian. Ya. Dan mereka telah melakukan pada pilihan raya ke-13. Tadi 5 kerusi yang di Sungai Aceh kita masih ingat lagi. Sebagainya, di Kota Damansara sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa agenda Melayu Islam itu hanyalah omongan kosong. Jadi kalau betul nak dibawa, kenapa tak dibawa di Sabah? Dan bila PAS diketepikan bermaksud agenda Melayu Islam itu tidak benar-benar dibawa oleh UMNO, Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Jadi di sini ahli perlu membuat satu muhasabah, fikirkan bahawa kita perlu bergerak ke hadapan, pilih parti yang lebih jujur. Kita jujur. Kita tidak bersedia untuk kita bersama dengan DAP. Tapi kita ada misi kita untuk mengangkat Islam di tempat yang sesuai, tempat yang sepatutnya dan sesuai, yang suit dengan demografi Malaysia ini, yang kita percaya rakyatnya lebih sesuai dengan kemajuan negara. Tapi apa yang penting kita tidak meninggalkan perjuangan itu. Jadi ahli-ahli harus memilih parti yang lebih jujur, yang menentang rasuah, yang menentang penyelewengan, yang melawan UMNO, yang paling penting iaitu Barisan Plus. Kalau tuan-tuan ada di mana-mana kerusi yang mana calon daripada Barisan Plus, iaitu Warisan, Buku, PKR, DAP ataupun Amanah di Tanjung Keramat, undilah calon-calon ini. Yang penting kita nakkan kerajaan yang telah dipilih selama ini diangkat semula sebagai kerajaan yang sah. Okey, akhirnya saya nak minta kepada ahli-ahli PAS dan juga penyokong-penyokong ataupun peminat-peminat PAS, anda boleh lihat bagaimana sikap pimpinan PAS di Semenanjung yang tidak menghargai kesetiaan anda. Jadi saya kira kalau mereka tidak menghargai anda kena tunjukkan rasa perasaan marah anda itu dengan mengundi calon Pakatan Harapan, Warisan, yakni Amanah dan juga DAP dan juga PKR, supaya inilah anak sulung yang bakal dilahirkan oleh Parti Amanah yang sebelum ini PAS idam-idamkan. Kena tunjuk ataupun buktikan bahawa pengundi ahli PAS di Sabah tidak boleh diperkotak-katikkan. Jadi sekali lagi saya merayu, walaupun kita mencadangkan Tok Guru Jadi pacak bendera, itu satu sindiran kepada Tok Guru Jadi, kerana kami begitu sedih ahli-ahli PAS, kawan kita lah di Sabah ni dipermainkan. Kalau dulu PRU yang ke-13, Tok Guru Jadi sendiri
akan hantar beri watikah lain untuk bertanding. Tapi keadaan nak hantar pun aja dihantar lagi. Hari ini macam kekanda saya kata tadi, sudah diberi amaran keras dan PAS menunjukkan betapa bacul, betapa khadamnya dia, tak berani langsung. Dan jadi satu tahap ni sanggup hadir ke muktamar pemuda PAS yang tak pernah dia hadir kerana nak pujuk pemuda PAS. Saya kira memang dah terdesak sangatlah. Orang kata beyond repair, dah rosak sangat-sangat. So jadi Assalamualaikum pada rakyat Sabah, Sabah untuk Sabah. Mengundi calon yang untuk Sabah, warisan.